Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Hari ini saya ingin kongsikan satu berita yang tular di media sosial ya, apabila dikatakan Menteri Besar Perlis diberikan arahan untuk letak jawatan. Wow, ini satu perkara yang panas nih sahabat-sahabat semua. Ya, karena kita tahu mungkin ini penyebabnya adalah karena anak kepada Menteri Besar Perlis ini sedang dalam pendakwaan, dalam perbicaraan karena dikatakan menipu dan juga salah guna kuasa. Ya, masihkah Anda ingat anak Hamzah Zainuddin juga turut didakwa kerana mengemukakan dokumen palsu memiliki minyak masak yang melebihi had, sahabat-sahabat semua, dan juga didakwa berkaitan dengan isu rasuah. Menantu Muhyiddin pula akan didakwa atas pertuduhan pecah mana. Muhyiddin sendiri didakwa dalam skandal Jana Wibawa. Menteri Besar Perlis juga mungkin akan disiasat untuk tindakan lanjut berkaitan dengan salah guna kuasa. Wow, hebat sahabat semua. Kalau bukan sakau, rasuah, salah guna kuasa, penipuan dan sebagainya. Inilah kehebatan geng-geng sapu bersih daripada Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu ini. Jadi mari kita lihat respon daripada Menteri Besar Perlis ini sahabat semua, selepas berita tular mengatakan beliau diarah untuk meletak jawatan. Ini respon daripada Menteri Besarnya. Tak tahu katanya, enggan ulas, kata Menteri Besar Perlis mengenai arahan untuk meletakkan jawatan. Jadi kalau kita lihat, Muhammad Sukri Ramli daripada PAS enggan melayan desas-desus di media sosial berhubung kewujudan arahan supaya beliau meletak jawatan. Menteri Besar Perlis mendakwa tidak mengetahui desas-desus itu di media sosial berhubung dakwaan wujud arahan kepadanya untuk turunkan kerusi di sandang sejak November 2022 itu. Sehubungan itu, beliau yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis enggan melayan gosip politik nakal yang sebelum ini juga pernah dibangkitkan Bersatu sekutunya dalam Perikatan Nasional. Adakah mungkin pemimpin-pemimpin daripada Bersatu sendiri yang membuat berita, cerita yang sedang tular di media sosial ini? Menarik untuk kita fikirkan. Jadi pemimpin PAS ini berkata, saya tak tahu pun, tak perlu ulas, katanya kepada FMT ketika mengulas hantaran seorang pengguna X yang mendakwa Sukri diarahkan untuk meletakkan jawatannya sebagai Menteri Besar. Tarikh sudah ditetapkan untuk Menteri Besar diarahkan letak jawatan. Bermulalah satu lagi episod menarik politik Perlis, dakwa pengguna terbabit. Sukri dilantik sebagai Menteri Besar Perlis selepas PN menang 14 daripada 15 kerusi di Dun Perlis pada PRU ke-15, sekaligus menamatkan pemerintahan Barisan Nasional selama 65 tahun. Pada November tahun lalu, Adun Kuala Perlis Abu Bakar Hamzah dari Bersatu mendesak Sukri untuk meletakkan jawatan kerana didakwa membelakangkan keputusan Parti Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang mencalonkannya sebagai Exco Kerajaan Negeri untuk tahun kedua pentadbiran Perikatan Nasional. Dan April lalu juga, Sukri disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dipercayai berkait tuduhan salah guna kuasa dalam projek pembakalan dianggarkan bernilai RM300,000. Sementara itu lagi, anaknya Muhammad Syafiq didakwa di Mahkamah Seksyen Kangar pada 23 Mei atas pertuduhan mengemukakan tuduhan dan juga tuntutan palsu bernilai RM19,505 pada Februari lalu. Beliau mengaku tidak bersalah. Marsidul Ampas Hashim Jasin ketika dihubungi mengakui ada mendengar kabar ini tu, namun mensifatkannya sebagai sekadar cakap tepi kedai kopi. Yang manakan pokok bergoyang kalau tidak angin, betulkah? Jadi kabar angin terlalu banyak, jadi tak ada yang betul, kata bekas Adun Sanglang itu sambil menjelaskan Sukri tidak memaklumkan kewujudan arahan berkenaan dan pentadbiran PAS berjalan seperti biasa, katanya. Adun Titi Tinggi Azizan Ibrahim dari Bersatu juga Exco Kerajaan Negeri berkata pentadbiran di Kota Sukri masih berjalan seperti biasa. Tak ada apa-apa yang maklumat mengenai Menteri Besar ini. Saya tak campur sangat. Buat masa sekarang pentadbiran seperti biasa, katanya. Jadi mengelupar nampaknya pemimpin-pemimpin daripada PAS sekutunya juga Bersatu. Sahabat semua, apa yang berlaku? Adakah kabar angin ini akan menjadi kenyataan? Adakah ia yang akan menjadi realiti? Maka akan berlaku lagi lah pergolakan politik di
di Perlis ini, berebut jawatan menteri besar dan sebagainya. Alright, beralih kepada berita yang sedang berlaku ya di negeri, khususnya untuk pilihan raya kecil ini, ya semakin panas ya apabila pembangkang ya semakin memanaskan kerusi, memanaskan kenyataan kenyataan panas, membuat tuduhan lah, fitnah lah. Yang terkini Raji Jidin membuat satu kenyataan sehingga akhirnya salah pemimpin daripada UMNO memberi ataupun menempelak beliau. Katanya kalau Razi nak jadi hero, sila cakap pasal isu pembelakan di Kelantan. Betul juga ya. Isu pembelakan ini kenapa dibelakangkan, kenapa tidak dicakap, sedangkan Kelantan sudah menjadi botak situ, botak sini karena hutannya sudah ditebang. Yaitu pengurusi Barisan Nasional Kelantan Ahmad Jazlan Yaakob membidas Naib Presiden Bersatu Razi Jidin yang menyindir pengumuman Kementerian Kewangan Muhammad tentang usaha untuk menyediakan mesin juruang automatik kepada masyarakat negeri. Ahmad Jazlan mendakwa keperluan ATM kepada masyarakat negeri telah lama diperjuangkan oleh BN Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani ketika menjadi pembantu kepada Wakil Rakyat DUN negeri sebelum ini. Kursi itu dimenangi Wakil Perikatan Nasional. Katanya jika Muhammad Razi ingin jadi hero, dia sepatutnya bersuara mengenai isu balak di Kelantan yang merupakan antara permasalahan rakyat utama di negeri ini. Katanya lagi, kalau dia persoal kenapa sekarang baru nak buat ATM, saya nak tanya Razi Jidin, kenapa dia mesti membeli calon daripada PAS untuk dijadikan mualaf dalam Bersatu? Tak adakah orang Bersatu yang berkaliber soalnya? Adakah Bersatu Gua Musang langsung tak ada tokoh, terpaksa membeli pemain import daripada parti PAS? Katanya lagi, dia sentiasa menjuarai masalah rakyat. Kalau bukan PRK kali ini, Awi akan suarakan kehendak rakyat yang inginkan kemudahan ATM. Dan cadangan dan bina ATM katanya lagi diusahakan sebelum PRK. Tapi kebetulan PRK dan kebetulan dia jadi calon. Saya yakin kalau dia tak jadi calon sebagai pemimpin parti berkhidmat kepada rakyat dan masyarakat, Awi akan melaksanakan tanggungjawab semampu dia boleh, katanya dalam pertemuan bersama media di Gua Musang, Kelantan. Sebelum ini Muhammad Razi Jidin yang juga pemimpin Perikatan Nasional membidas BN yang dikatakan gagal menyediakan ATM meskipun telah menguasai negeri sejak puluhan tahun. Yang jadi kerajaan di sana tu adalah kerajaan PAS. 30 lebih tahun sahabat semua. Walaupun mungkin dinyatakan Razi Jidin bahawa BN pernah menguasai negeri, tapi kerajaan negerinya masih di bawah pentadbiran PAS. Yang bukan hampir lah, lebih 30 tahun. Banyak masalah, bukan saja ATM, masalah air, jalan raya dan sebagainya, semuanya tidak dilaksanakan. Jadi dia juga berkata pengumuman kerajaan mengenai penyediaan perkhidmatan ATM hanya dilakukan ketika kempen pilihan raya, tapi sebenarnya itu sudah dijawab oleh pemimpin UMNO sebentar tadi. Jadi kalau kita lihat ulasan lanjut daripada Ahmad Jazlan ini, dia memberitahu Razi Jidin banyak lagi isu boleh dimainkan pemimpin Bersatu selain ATM. Beritahu Razi Jidin banyak lagi isu dia boleh main. Isu balak, isu rakyat tak selesai. Hari ini cakap soal tanah, mengapa musim PRK baru nak beri tanah kepada rakyat. Berkata tanah beribu ekar Gua Musang kepada syarikat asing boleh datang PRK. Raji pula jaga Putrajaya sajalah, tak tahulah masalah negeri katanya. Tak payah nak jadi juara di sini. Sebelum ini dia tinggal di luar negara, dia tak tahu masyarakat rakyat Kelantan katanya. Habis koyak Razi Jidin kena tempelak oleh pimpinan UMNO ini, sahabat-sahabat semua. Itu dia kepanasan bahangnya yang semakin terasa. Berapa hari lagi untuk membuang undi? Adakah Perikatan Nasional berjaya mengekalkan kerusi ini ataupun akan dirampas oleh calon daripada Kerajaan Perpaduan UMNO Barisan Nasional? Apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Rakyat negeri, keputusan ada di tangan anda. Jika anda mau teruskan untuk menghadapi kehidupan yang terus menghadapi kemiskinan, kesusahan, kepayahan, undilah calon daripada PAS Kelantan. Tapi kalau anda mahukan perubahan, buatlah pilihan yang tepat, undilah calon Kerajaan Perpaduan. Ini dua pilihan yang anda boleh lakukan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan
cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tebapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.